minta maaf tuan-tuan sekalian ya, minta maaf banyak-banyak ya bagi yang sedang lihat, yang hadir dan yang sedang nonton ya. Wabak Covid ya. Tetapi adab kita kena jaga, adab kita kena jaga. Hukum kita kena jaga, hukum kita kena jaga. Jangan sampai melampau sangatlah. Setengah-setengah tempat kami dengar ada satu masjid surau dikunci pasal kerana wabak, nak disanitize, nak diapa, okeylah. Maka setengah jemaahnya tu pindah ke masjid lain. Umpamanya lah masjid di kampung sini tutup, mereka pergi ke masjid kampung lain ke, masjid laut tutup, mereka pergi ke masjid darat ke, umpamanya begitu. Tapi yang sedihnya, yang duka citanya, setengah-setengah jemaah tu kalau dia tumpang, bukan tumpang dia, rumah Allah ya. Dia nak sembahyang di tempat yang lagi satu tu, tak diterima masuk ya. Minta maaf, awak punya tempat sana masjidnya kunci dan awak sendiri kita belum tahu sekali awak hadir daripada jemaah sana, takut bawa kuman. Astaghfirullahalazim, kau halau saudara kau. Ini rumah Allah, bukan rumah awak ya. Awak tak boleh bikin suka-suka ya. Awak tak boleh bikin suka-suka. Masjid sana dia tutup lah. Kalau dia memang dia kena kuarantin, dia ada gelang. Dia tak ada kuarantin, awak tak boleh halau dia. Kalah kementerian, kalah mufti, kalah qadi pulaknya haram perbuatan awak begitu. Sampai menghalang saudara-saudara datang daripada tempat lain, masjid dia kena tutup pasal nak dibersihkan. Ada berapa orang jemaah yang dijangkiti, dia berpindah nak tumpang sembayang. Bukan kena tumpang sembayang lah, sembayang tak ada kena tumpang, rumah Allah kita yang menumpang ya. Datang nak sembayang di kampung sebelah, tak diterima masuk. Tak boleh awak daripada kampung sana, masjid awak ditutup dan awak bimbang awak belum kena swab test, belum kena apa semua. Sampai begitu sekali. Jangan sampai wabak satu hal, tetapi kita pulaknya kena bala pulaknya pasal akhlak kita tak jaga. Wabak satu hal, wabaknya tak kena, dosa besarnya kena. Wabaknya tak kena, hilang pahala yang ada. Wabaknya kena tak kena belum lagi. Kalau kena pun tak matilah. Kalau mati pun, kalau tak kena wabak pun mati jugalah. Jangan takut sangatlah. Ini cakap terus terang lah ya. Wabaknya belum kena lagi, pihak kerajaan izinkan buka kuliah. Kerajaan kan berapa minggu lepas kan izinkan. Pihak kerajaan izinkan buka kuliah. Pihak kerajaan izinkan hadir masjid dengan bilangan tertentu, dengan cara tertentu, dengan SOP tertentu. Wabaknya kena tak kena lain cerita, awak dah luput pahala. Aku tak mau datang, aku takut. Aku dah tak mau datang, aku tak mau takut. Wabaknya kena tak kena lain cerita. Kalau kena sampai mati pun syahid lah. Kalau kena pun tak apa. Kena demi apa? Demi tuntut ilmu aku kena. Bukan demi pergi pasar malam, bukan demi pasal aku pergi pusat beli belah. Kena tak kena belum lagi, awak luput ilmu sudah tentu. Awak jauh rumah Allah sudah tentu. Kalau sampai awak kutuk orang yang datang, awak mengumpat orang yang datang ini, awak dosa besar. Apatah lagi zaman sekarang kita katakan, sanggup kok tegel ya, kok sampai hati saudaranya datang nak masuk sembahyang di masjid tempat dia kok dihalau. Jangan sampai awak dihalau oleh Allah Ta'ala daripada rahmatnya nanti. Ini bumi Allah punya, syurga Allah punya, barzakh Allah punya. Jangan sampai awak tak izin nak orang masuk ke tempat rumah Allah sini. Allah yang maha perhati ya, Allah maha perhati hamba-hambanya. Jangan sampai dalam wabak-wabak kita jadi hilang akhlak kita, jadi hilang hukum kita. Tolong sebarkan cakapan saya ini kepada kawan-kawan. Dan saya suka ulangi lagi, pihak-pihak yang masih dulu masjid dah diizinkan buka, diizinkan kuliah apa semua, adakan maulid, mereka masih takut, tak naklah. Sekarang kena ladak wabak landa sekali kedua di daerah Batu Pahat ni khususnya, kan kena tutup balik kan. Setengahnya mungkin ada berkata, kau tengoklah tu berani sangat buka masjid kuliah kemarin, kan dah kena tutup balik. Nasib baik masjid kita masih tutup, nasib baik surau kita masih tutup, belum buka pun daripada dah 9 bulan. Awak berdosa. Kalau ditutup dengan arahan, memang arahan lah itu. Awak tak buka, awak rugi. Bahkan masjid yang sanggup buka, dengan diizinkan buka, dengan SOP-nya buka, dapat pahala irtanim khamsan qabla khamsin, rebut 5 sebelum 5. Pumpung diizinkan, pihak berwajib untuk buka, ia buka. Apabila disuruh tutup, ia tutup. Dia masih sudah buka pun awak tak nak buka, sudah tutup. Nanti mereka berasa mereka pula yang pintar tau. Yang tak buka masjid dari bulan Mac kemarin, mereka rasa mereka yang pintar tau. Tengok, nasib baik masjid kita belum buka, kan tak kena kuman. Nasib baik masjid kita tak buka, kan tak payah tutup balik. Awak berdosa dalam tempoh ada window period itu, berapa bulan kita dapat kuliah, berapa sesi kita dapat, awak masih enggan buka, awak berdosa. Awak berdosa, ketahuilah. Awak berdosa, bukan pintar tindakan awak itu. Bukan pintar tindakan awak itu. Dan ini rumah Allah, kena jaga tata caranya. Kena jaga tata caranya. Ada tawakalnya, ada redanya, ada sabarnya, ada doanya.
bukan ikut suka-suka kita. Wabak tetapi wabaknya kena tak kena, dosa dah kena. Wabak kena tak kena, akhlak buruk dah kena. Wabak kena tak kena, apa silaturahmi antara kita sudah luput. Yang ada orang kesian sakit-sakit nak pulang rumah saudaranya pun nak balik sakit, macam mana aku susah nak rawat apa semua, balik rumah maknya, adik-beradiknya tak keberatan nak terima. Kau ni sakit-sakit datang sini, kalau kena mak kena bapak macam mana nak dihalau. Yang ada kematian pun tak kasih adik-beradiknya datang kunjung ziarah. Tak boleh tengah musim gini, takut kau tengah dalam apa periksa, tengah apa semua. Allah, janganlah begitu sangat. Kuman ajalah, bukan gajah, bukan beruang lah. Kuman sajalah. Kalau kena pun tak mesti matilah, kalau mati pun syahidlah. Kuman, wabak, tapi adab kena jaga, akhlak kena jaga, undang-undang agama kena jaga. Tak boleh semau-maunya kita. Demi takut kuman, kita halang sana. Demi takut kuman, macam kita yang ada authority, macam kita yang ada hak, macam kita yang punya kuasa pulanya, macam kita pula ulul amri pulanya. Kuman demi kuman, lebih suruh dari kuah. Pihak berwajib tak cakap apa-apa, kira-kira kita yang lebih-lebih pulanya. Saudara kita nak datang ziarah kematian keluarga kita, tak boleh masuk. Orang datang masjid sana, masjid sini, tak boleh awak daripada kampung sana banyak jangkitan. Astaghfirullahalazim. Ini berlaku. Berjaya ini ya. Berjaya ini baru diserang Covid tau. Nanti akhir zaman Dajjal nanti, agaknya tak macam mana lagi nanti agaknya. Baru kena diancam sikit, bukan diancam pun, merasa terancam lantaran kuman saja, engkau sanggup nak putuskan silaturahmi, kau sanggup nak bersikap tidak bagus terhadap saudara-saudaramu. Nanti kalau zaman Dajjal keluar nanti, diancam lagi dengan nyawa, diancam dengan kebuluran, diancam dengan kemarau, dengan kepayahan. Dengan mudah ni yang kau tikam saudara kau nanti. Tak mustahil lah Rasulullah bilang katakan akhir zaman nanti saudara kita sendiri datang nak tikam kita, jiran kita datang nak tikam kita, sepupu kita datang nak tikam kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ya kok sampai begitu permusuhannya ya? Sekarang dah nampak, belum lagi apa-apa saja, baru Covid aja dah sanggup berkerat rotan berputus arang yang ada. Jangan masuk. Kau dah kena test, belum dapat result lagi. Jangan masuk untuk apa tahu? Jangan masuk nak ziarah bapaknya mati pun yang ada susah nak izinkan. Haram. Yang ada nak masuk mana? Jangan masuk. Rumah Allah pun tak kasih masuk. Agak-agaknya apabila Rasulullah cakap nanti kenapa kau boleh sampai permusuhan begitu ya? Sekarang dah nampak. Belum lagi sampai akhir zaman. Dah sampailah juga, sebelum sampai peringkat yang begitu punya zaman. Baru nak diganggu oleh kuman. Orang sudah mudah dikotak-katikkan dia punya iman. Sikit aja kena wabak, belum kena dah rasa tidak aman. Di mana Allah, di mana Ar-Rahim, di mana Ar-Rahman. Allah, jangan semau-maunya. Allah perhati ya, Allah perhati. Bukanlah bermakna kita berani sangat ya. Tapi ini hukum Allah tetap kena junjung ya. Mentang-mentang wabak juga ya. Yang ada dibenarkan sembahyang Jumaat kan dipilih 40 orang ke 12 orang kan, setengah-setengah tempat kan. Ketua kampungnya, pengurusi masjid telefon, halo ahli karya, Haji besok nama naik ya, boleh datang sembahyang Jumaat ya, jemput datang ya. Tak apalah, saya kasih peluang orang lain. Haram kiranya awak tak sembahyang Jumaat. Kalau sampai 3 minggu awak kena cap. Yang lain tak datang tu pasal tak dapat tempat, tak dapat apa, itu pun kena minta ampun pada Allah Ta'ala. Yang dipanggil suruh datang, nama awak naik ya, minggu besok datang ya, awak salah satu daripada 40 ke salah satu daripada 12. Tak apalah, beri peluang orang lain lah. Haram. Itu bermakna sudah wajib fardu ain atas awak datang Jumaat, awak boleh tak nak datang. Yang lain tu nak datang tak dapat datang, awak beri kepada orang lain secara mudah-mudah. Haram. Tambah dengan kalau memang sakit awak takut tu lain ceritalah. Takut gitu, ada perkara-perkara uzur Jumaat, tetapi ini awak dipanggil, diizinkan, diberikan, patuh SOP apa semua. Allah. Tapi yang anehnya yang mereka ni semua shopping center dia boleh tak takut tau. Kedai-kedai makan dia boleh tak takut tau. Kalau dia buka kedai, di rumah dia pun orang datang diseram. Tapi kalau dia buka kedai, orang datang kedai dia boleh tak seram. Panggil lagi suruh datang. Kasih chip sale lagi biar suruh orang datang. Semangat, astagfirullahaladzim. Jangan sampai wabak-wabak gini, wabaknya kena tak kena belum lagi, tapi awak punya perilaku sudah banyak terkena. Perilaku bahawa awak sudah banyak terkena. Wabak Covid ni datang dengan bermacam-macam sekalipun. Wabak Covid ni datang macam-macam, ada positifnya, ada negatifnya. Orang kena swab test, ada positif, negatifnya. Ini Covid ni datang membawa positif atau negatifnya pada akhlak kita juga.
Wabak, tetapi hukum Allah tetap kena jaga. Tak kerana wabak saja awak boleh buat semau-maunya. Sedih kita dengar, bahkan setengah-setengah tempat sampai melakukan begitu. Setengah-setengah tempat sampai melakukan begitu, ya. Orang masjid je kena tutup, nak dibersihkan apa semua, kena sanitize, kena apa selama 14 hari. Maka nak sembahyang kat masjid kampung sebelah tak diizinkan masuk sampai begitu. Astaghfirullahalazim. Berdosa awak, berdosa. Berdosa, taubat dan insaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai nanti awak halang hamba Allah masuk ke rumah Allah. Jangan sampai nanti Allah pula halang awak nak join orang-orang di kalangan hamba-hamba Allah nanti. Jangan sampai begitu. Jangan sampai begitu. Kebangetan namanya, melampau. Orang elok, tak bagus yang sedemikian. Jaga adab kita, jaga akhlak kita, jaga hukum kita. Allah memerhatikan, Allah memerhatikan. Wabak tak wabak. Wabak tak wabak, ya. Perlu kami sebutkan di sini. Kalau boleh saya nak supaya disiarkan kepada seluruh dunia, kalau boleh cakapan saya. Tapi kita tak daya, hanya kita cakap di sini berapa yang boleh dengar, kalau berapa yang tengok daripada internet. Kalau nak disebarkan, sebarkanlah. Sebarkanlah, ya. Patutlah Rasulullah mengatakan akhir zaman sampai orang sanggup tikam saudaranya. Tikam gitu. Kok sampai begitu sekali, sampai hatinya tegalnya, ya. Sampai begitu sekali, sampai hati melakukannya. Sekarang dah nampak. Dah mereka sampai hati. Yang ada suaminya positif, masuk ward. Bininya, anaknya semuanya negatif, kena kuarantin kat rumah. Jiran-jiran patutnya kena kasih makan ke apa. Tak nak jenguk pun rumahnya. Tak nak jenguk pun rumahnya. Pandai-pandailah kau hidup sendiri. Mati anak beranak kat rumah, jadi hantu satu kampung kena cekik tau. Allah, begitu, ya. Dahlah bapaknya masuk ward, isteri dengan anak-anak di rumah kena kuarantin 14 hari. 14 hari tak makan kan mati. Bapaknya masuk ward ni tak tahu bila keluarnya. Jiran-jiran boleh tak nak. Kadang-kadang telefon, "Halo, akak minta tolong boleh? Akak ni nak beli makan macam mana? Akak nak beli itu, nak macam mana?" Begitu. "Minta maaf kak, ya, minta maaf lah ya. Kami minta maaf, kami tak sanggup. Kami sendiri takut ada anak-anak di sini." Taruh telefon. Astaghfirullahalazim. Patut makin simpati, ya, dan patut kau bersyukur kau tak kena, ya. Patut kau bersyukur kau tak kena, kau bantulah. Kau takut sangat ulur pakai galah pun tak apalah. Ulur pakai galah, "Kak, saya tak mau dekat kak." Ulur pakai galah jauh-jauh gitu. Kau pakai baju bulan semua sekalipun tak apalah. Kau jiran yang terdekat, ya. Kau tahan, tak mau gitu. Jiran sebelah semua begitu. Allah. Bahkan kalau kadang nampak orang jirannya yang masih pakai gelang, ada keperluan nak keluar sekejap ke apa, ada gitu. Jirannya nampak, "Saya nampak awak keluar, saya telefonkan polis lagi, ya." Allah, sampai begitu pun ada. Ini kesan daripada Covid, ya, kesan daripada Covid. Baru diuji berapa bulan, belum sampai setahun sajalah, kok sampai dah jadi kocar-kacir akhlak dan sikapnya, pergaulan dan peradabannya. Tak sayugia dia lakukan sebegini. Tak sayugia. Awak dah kena wabak sebelum kena wabak. Wabak akhlak. Wabak hatinya sampai hati. Wabak zalim terhadap saudara-saudaranya. Ya, ini semua perkara berlaku, ya, kita dengar. Kawan kita kena masuk ward, anak isterinya di rumah kena kuarantin. Habis macam mana makannya? Jiran tak nak jenguk pun, minta tolong tak nak datang pun. Terpaksa ada saudara, tak apa, saudara aku ada yang dekat-dekat, hantarkan makan apa semua. Sampai hati yang jiran sebelahnya tu, sampai hatilah. Allah, tak tahulah cakapan saya ni boleh sebar ke tidak. Kalau masuk TV1 bagus, ya. Biar semua orang dengar, ya. Biar semua orang dengar, ya. Wabak, ya. Kan ada SOP-nya, kau nak tahu jiran makan ke apa gitu. Food Panda pun boleh hantar lah. Orang dalam kuarantin Food Panda boleh hantar tak? Grab Food boleh hantar tak ke rumah? Kan boleh, kan? Kalau mereka boleh, awak pun boleh. Belikan nasi lemak, bungkus, taruh kat kayu, jolok dari jauh. Kak, ambil kak. Kak, begitu, ya. Pakai mask, takut pakai 3 lapis pun tak apalah. Begitu. Balik mandi sanitizer pun tak apalah, kalau saking takut sangat. Tapi awak jangan takut kuman tetapi tak takut rosak iman. Tak patut ini macam. Tak patut. Minta maaf lah, ya.